So yang tadi objektif dia tadi kita ada 4 tadi. Kita nak tahu apa dia punya teknologi, network technology architecture lah. And then network topology in terms of physical connections and virtual connections. Okay, physicals mean apa yang you sambung, yang you can touch lah, you can see and you can touch, physical. Virtual means although the connections is there, komputer contohnya dekat sini contoh komputer lebih dekat sini kan, ni local area network. Kalau you tengok dekat sini, connection ni ada berapa? 3 LAN. LAN A, LAN B. Ni LAN A tu maksud dia ada 2 PC ni dengan switch ni. Ni satu LAN. Okay, satu LAN. Yang ini pun satu LAN. Okay, maknanya apa? This is one LAN. Ni satu LAN. Ni termasuk yang ni termasuk yang switch tu. Ni satu LAN. Ni satu LAN. So LAN ni LAN B. Ni LAN C. Okay, ni LAN C kan? LAN C. Kalau you tengok dekat sini, physically memang 3 LAN, tapi you can configure this connection network ni kepada satu LAN sahaja, boleh. Although physically ada 3 LAN, tapi configuration dia in one single LAN, boleh juga. Dia ada satu LAN sahaja, which we call maybe master LAN ke whatever LAN dia punya organizational punya LAN. Okay, itu configuration. So yang ini physical yang you nampak, tapi configurations wise different. Okay, so yang itu maksud topology dekat sini. Topology punya configuration. Dia punya topology dia yang nampak, tapi in terms of configuration dia, network dia dia lain daripada yang kita nampak lah. Based on the maksud dia based on configuration, not based on network dia. Dia punya nature dia not based on what you see, the topology is physical, but what you configure. Okay, configure tu maksud dia you set lah. Programming lah, bukan programming, dia configuration je. Programming tak sesuai. Kalau program ni you program macam you buat program web programming, C programming tu programming lah. Yang ini lebih pada macam Linux kan dia ada prompt kan, ataupun apa tu, Windows dia ada command prompt. So line by line instructions, itu configuration. Dia pakai line by line instruction. Okay, tapi you boleh buat script lah kalau nak buat. But anyway kita tak buat. Okay, so last sekali yang packet tracer tu lah. So yang untuk architecture sekarang ni, of course you kena, yang ini you kena explore kan. Dan you masukkan dekat sini lah. Satu yang kena buat lah, you just complete all the blank spaces dekat sini. Okay, discuss betul ke tak betul, apa dia topology for particular architecture technology. Contohnya token ring, what is the kind of topology for token ring, and then 10 base 2, 10 base 5, 100 base 2 dan sebagainya. Ada lagi tambahan dekat sini. Yang ini, yang dekat sini ni, yang saya listkan, yang ini on number 1 which is wired punya. Yang ini number 2, yang ini number 1, yang ini number 2. So basically not all listed dekat sini lah kan, only certain part lah. So dia kena find out lah some of dia punya teknologi yang tak ada dekat sini. Ada lagi kan, yang ini wireless and wireless lah, ada dua. Selain daripada ni ada lagi satu lah, optical fiber. Ada lagi network. Optical fiber tu dia guna untuk tu. Ada lagi tak? Infrared lagi? Kan ada lagi, tapi saya tak masukkan dekat sini. You have to find out. Okay? At least dapat dua untuk yang wireless punya, dah okey lah kalau tak nak tambah lagi. Okay, so you find out apa dia topology. Topology tu dia punya top view of the connection. Token ring contohnya, kalau token ring, kalau token ring punya kena bentuk dia saya token ring.
Token ring ni macam ni bentuk dia. Ni token ring. So dia ada PC dan dia ada tu, dia punya mesin dia tu. Yang ini untuk token ring punya mesin. Okay. Ini bagi Multi Station Access Unit MAU. Ni tak boleh nampak. Ini tak boleh. Ni letakkan tak boleh juga. Boleh. Boleh lah. Okay, so ni token ring punya tu teknologi. Ini local area network, dia ada group dia. Dia ada disambung juga dekat server and then ada clients. Ini workstation. Okay, group dia. So dia ada access point dekat sini, station dia. Dia lebih kurang macam yang namanya Ethernet punya teknologi. Ini token ring. Dia guna dalam bentuk teknologi dia ring. Ni dia sambung pergi dekat sini, ni sambung pergi dekat sini. Kalau salah satu tak, ni cut off tak habis lah. Tadi apa kan dia disconnected. Okay. So yang token ring. So cabling dia kena find out apa yang sesuai untuk cabling token ring. Token ring ni biasanya digunakan apa dia? So dia guna apa? Dia guna apa? Nama dia apa nama dia, saya lupa tadi. Dia punya kabel sama macam you punya kabel TV tu yang sambung pergi dekat atas antena. Apa nama dia? Apa dekat sini lah. Dekat sini. Tekan dia. Tapi saya lupa nak sebut apa. Dia pakai kabel. Nama dia kabel dia pakai dekat atas tu pun ada sini. Almost there in my mind, tapi it's gone. Hilang. Apa nama dia? Okay. Okay, anyway, token ring ni direct cable connection. Dia boleh guna internet punya tu. Ni internet direct cable. So boleh juga guna internet, boleh juga guna saya dah lupa. Yang saya nak sebut tadi lupa. Itulah dia punya kabel tu yang dekat awak punya tu. Dekat awak punya satellite dish punya tu. Dia connection dekat situ. Apa nama ni? Kabel tu. Ni nama dia coax cable. Okay, coax cable. Okay, so basically dia ni kabel yang connector dia. Connector from sini ke sini tu connector. Tapi kalau yang tu tadi tu, yang ni boleh juga pakai RJ45. Ni tak nampak dekat dalam video tu. Okay. Yang ini ni dia boleh guna coax cable ataupun ethernet cable dekat sini untuk interconnect dia. So depend on dia punya machine, dia nak pakai connection tu pun you boleh you boleh decide on connection. Kalau single connection, kalau dia tak jauh, dia pakai ethernet punya tu, ethernet punya kabel. Kalau jauh sangat, dia tak boleh pakai ethernet kabel. Lebih daripada 150 meter tak boleh pakai. Awak kena pakai tadi apa saya dah sebut tadi, lupa lagi apa tadi. Kabel tu apa? Sorry, saya memori dah berkurangan. Anyway, okay, ada saya tak ada
nampak ni. Just Ethernet cable. Okay, anyway, yang tadi saya sebut tu. Okay. So next ialah cabling. Access method ni operation dia ni, operations how it works kan. And then speed dia. Okay. Speed dia check dekat situ lah, akan dapat juga kan speed dia. So berapa speed dia? 100 bits or 1 gig 1000 megabit per second boleh, 100 megabit per second pun boleh kan. 2000 watt normal. Dekat sini yang ni last ni dah tak ada lagi production. Ini dah face off lah. Dia dah orang ni tak ada company yang support lagi. Dia punya provider, supplier dah tak ada lagi yang support. 2001 is the last. No more product were ever brought to market. Tak ada lagi. Okay, that was the last. Tapi ada juga, masih lagi yang ada yang pakai. Tapi it will be dangerous lah kan. Kalau rosak dan dah service problem. So kena tukar lah. Dekat sini kan apa internet, saya tak boleh sebut apa nama ni. Anyway, okay, saya tak nampak. Okay, anyway, saya dah sebut tadi. So itu kabel. Next ialah seperti tadi dah. Kemudian dia punya network topology. Topology tu maksudnya apa? Dia punya top views of dia punya interconnections, device interconnection. Contohnya macam tadi kan, dia punya top view tu, dia interconnection. So PC ni dengan PC ni dia connected together by means of switch. So ni nama dia topology. Apa dia? Star topology. Ni pun star topology, ini pun star topology. Okay. Ni dia guna apa? Yang ini ialah Ethernet technology, star topology. Yang ini dia guna, yang ini Cat 5 atau Cat 6. Ni dari segi topology lah okay. Cat 5 atau Cat 6 punya tu kabel. So dia punya tu dekat mana? Dia punya teknologi dekat mana? Dia bukan dekat 10^2, 10^3, 10^5, tak. Bukan dekat sini, bukan dekat sini juga. Dekat yang ini ialah yang guna coax cable punya 10^2 ni, yang guna coax cable. Yang ini lebih kepada dia punya topologi, dia lebih kepada bus topology, line topology, tapi bukan star topology. Okay. Ada lagi yang star topology punya tu, dia yang ini ni dia punya teknologi dia 10^2 sampai SX ni Ethernet juga. Ethernet punya tu. Yang ini token ni ialah token ring punya teknologi. Dia ada dua, sama ada IBM which is yang normal punya, ataupun proprietary MAC punya token ring, MAC punya teknologi. Ada lagi yang lain mungkin, okay? Tapi proprietary lah, okay? Tapi tak berapa popular sangat. Token punya, token based technology. Okay? Yang ini Ethernet ni. Yang latest kan ada dua tadi, dia bagi tahu token ring technology dengan Ethernet untuk token ring punya. Dalam masa yang sama dia ada dua. So tapi dia kita consider as token technology lah. Yang ini Ethernet. Satellite ni, yang satellite optical, yang ini lebih kepada dia connection in between of internet punya organizational network. Contohnya macam ni kan. Yang ini contohnya dekat satu lokasi dekat mana, dekat Malaysia. Yang ini dekat Jepun. So kalau nak tarik kabel panjang ni underwater, mungkin ambil dia punya cost dia tinggi sangat. Okay. Contohnya macam kalau dekat Indonesia nak tarik setiap dia punya pulau dia, nak tarik kabel dekat situ memang not feasible, tak sesuai kan. So dia guna satellite. So Indonesia lagi canggih kan daripada Malaysia, dia guna satellite je. Dia punya internet pun semua dia guna satellite. Sebab ada berapa pulau? Ada 40,000 pulau dekat Indonesia. Malaysia ada lebih kurang 14,000 pulau kat Malaysia. Dia 40,000.
Ada pula yang tak ada orang lagi, boleh belilah. Kalau duduk dekat pulau tu, seorang-seorang boleh kan. So dia guna satellite. Okay. So dia masih juga dia guna Ethernet punya teknologi, tapi in terms of connection dia guna satellite. Okay. Kalau yang fiber optic ni untuk kita nak sebab yang satellite ni dia in terms of cabling dia tak feasible, tapi dia boleh provide connection juga. Cuma dia punya dia punya speed dia problem lah kan, dia tak kuat sangat. Okay. Right, so apa yang tu yang keluar tu, yang ini dia punya tu kan, caption kan ni. Okay. Ni caption kot yang keluar, saya tak pasti. Ini caption. Kalau caption dia tak ada kan. Itu caption. Alright then. Okay, next. So ni okay, so you find out yang ni teknologi. Dan topologi dia dekat kita punya model pun ada juga topologi yang ni, ring, mesh, connected line, tree, bus topologi. Ini dekat mana? Chapter 2 page 34. So yang ring tu untuk token ring, the rest yang ini ialah Ethernet, tapi ada juga dekat ring, token ring punya Ethernet technology. So basically Ethernet dia cover semua, but then kalau kita nak differentiate between ring and token ring and then Ethernet, basically ring ni khusus untuk ring lah, okay? So we consider as ring as for ring technology, and the rest is for Ethernet, specific for Ethernet technology, okay? Yang bus ni untuk komputer yang kita sambung dekat dalam satu organisasi ataupun jauh daripada organisasi tu, tapi dia satu single line je lah, dia disconnect one university to the other university. Yang ni pun sama lebih kurang konsepnya. Cuma yang bus yang ini dia guna coax cable. Itu yang saya selalu lupa, nama dia coax. Okay. Yang kita akan buat ialah yang ini. Untuk yang hari ni saya tunjukkan yang ini. Macam mana nak buat, basically sekali lah yang ini yang kita akan buat. So basically dia based on start punya topology, and then yang ini kalau dia fully connected, semua disambung sekali. Yang ini partly connected, yang ini partly connected but in tree. Dia sebab dia tak ada yang yang close kan, yang tutup in one single circle, tak ada. So it becomes tree, but the original ialah tree topology. It can also be a line, kalau dua je disambung, and then it become lines. Yang ini pun sama, if only two connected together, then it becomes line. Alright, so yang kita nak buat. So agak sebelah. So yang ni star topology, bus, ring, and then mesh tadi, tree topology. You masukkan dia punya diagram dia, and describe what is the dia punya topology tu, dia punya advantages and disadvantages. Lepas tu in terms of equipment, so kita ada dua jenis network tadi, sama ada LAN ataupun WAN, wide area network. So LAN, untuk LAN, so you have to find out which one is for LAN, which equipment is for LAN. Dekat sini untuk LAN punya, ni untuk wide area network. Okay, so untuk wide area network punya, kalau awak tengok sini, yang dekat ujung tu, yang ini adalah local area network. Okay, yang ini adalah local area network. So we say yang ini, yang local area network ni ialah network behind dia punya equipment yang dekat dalam router, wide area network ni, di belakang daripada ni, di belakang dekat sini. Belakang dia tu, ni belakang dia yang ni. Okay, itu maksud dia. Macam ni kan, yang ini router, ni yang ini switch lah, tapi dia ada routing punya features, dia ada capable of routing. So untuk wide area network ialah dia punya equipment yang boleh routable, boleh route
package ataupun maklumat lah, network punya tu, network punya frame yang dia boleh forward, receive and forward. Tu maksud route, receive and forward. Okay. Contohnya kalau katalah komputer dekat sini, okay, komputer yang ini dia nak hantar komputer email pergi dekat komputer dekat sebelah sini contohnya kan. Komputer yang sini dia nak hantar komputer, nampak kan, 010101 kan, dia hantar kan email contohnya. So basically ni dekat rumah, sebab dia apa, ada DSL modem melalui PSTN network. PSTN tu apa, public switch net, telephone network. Ni melalui telefon broadband lah. Okay, so dia ada DSL modem ni dekat sini, broadband DSL kan. Okay, broadband punya tu modem dekat sini. So kalau PSTN ni dia kena guna protokol dipanggil apa, PPP, point to point punya tu protokol untuk dia nak akses pergi dekat organizational. Yang ini switch 1 ni basically, yang ini adalah dekat mana, dekat ISP, dekat Telekom. So ya, dekat rumah you dia ada modem, dia connected to ISP Telekom. So dia buat dial up dekat sini, dah dapat connection, baru dia boleh join dia punya network dekat tu Telekom. So ini dekat Telekom. Kemudian Telekom tu dia ada dia punya branch dia. Contohnya dekat sini, dekat JB ni, dekat KL. So kalau nak hantar dia punya email, contohnya yang ini adalah dekat Penang contohnya kan. So dia akan forwardkan dia punya package, dia punya frame tu pergi, sama ada pergi dekat JB ke ataupun pergi dekat KL, either one. Kemudian dia forwardkan lah, dia forwardkan pergi dekat sini sampai dekat situ. So itu kerja apa? Kerja router untuk forwardkan package frame yang diterima daripada komputer dan untuk dihantar ke komputer lain yang connected dekat dalam dia punya entire network lah. Okay. So yang WAN punya dekat sini, yang LAN punya dekat sini, yang dekat belakang tu ni LAN. So kalau LAN, kalau tinggal dekat sini dia ada access server. Ni access server ni ialah yang ini ni, kalau macam dekat UTHM, nama dia apa, uthm.edu.my. Itu dia punya access server. Okay. So dekat situ kita punya PC, kalau yang berada dekat dalam UTHM, lalu pergi dekat situ untuk keluar, pergi dekat router. Ni basically can be a router or switch lah. Ni router lah kan. Ni router ni ada macam gambar bunga ke matahari tu lah kan. Yang switch, ni switch. Yang switch ni dekat bawah router. Maksud dia yang router ni basically router is yang ini memang khusus untuk one punya network, wide area network punya equipment. Yang switch ni it is not meant for wide area network. It is for organizations punya routing punya tu equipment. Maknanya dekat dalam organization tu. So basically yang organization punya network yang sebenarnya ni dekat sini, termasuk yang ni. So access server, one switch dan semua-semua yang ni dekat belakang. Okay. Dia termasuk yang ni sekali lah, ada router. Router mesti ada dekat tu. Okay. Yang ini dekat bawah router. Ini switch ni di bawah router untuk dia nak communicate antara different organisation punya internet melalui yang ini router. So kalau tengok kita punya tu network dekat sini, dia ada. Okay, yang ini dia tak ada router. So then ini semua dekat dalam company tu, dekat dalaman sahaja. Tapi kalau dia nak pergi dekat luar router, dia kena create another, kena sambung dekat router dekat sini. Ni router. Okay, ni router kena sambung dekat mana-mana switch, dia boleh keluar pergi dekat internet cloud. Okay, ni internet cloud. Ni ISP lah. Ni pergi dekat ni pergi dekat ISP. Ni dia punya connection dekat sini ialah ISP, internet punya tu.
equipment kat situ, sambungan. Dan baru pergi dekat cloud. Cloud ni ialah collections of thousands of router. Ni cloud ni. Dekat sini ni dia router. Semua ni interconnected. Okay, yang router tu. Barulah dia boleh keluar. So keseluruhan local area network lah yang ini. Tak termasuk ini, sorry, saya ni local area network dalam organisasi ni. Okay, local area network, alright then. So lepas tu so seperti yang tadi topology. Kemudian seterusnya yang network tadi tu, ikut mana ni, yang untuk equipment punya first cable macam mana nak tu. Kemudian baru equipment kan. Untuk yang cable punya tu different, dia punya technology will use different cable lah kan. Okay, so untuk Ethernet punya macam ni kan, Ethernet wide area network ke LAN kan. Yang ini dia gunakan, kalau yang wide area network tadi tu LAN-nya dekat situ lah, yang tadi tu kan ni LAN. Saya kalau letak LAN dekat sini pun dia akan dapat juga benda tu, dapat semua. Yang dekat ni je, dekat bawah belakang dia, sini je. Okey, bukan sini. Yang router tu wide area network. Yang router sampai dekat belakang tu local area network. Ni semua local area network. Okey, so dia punya cabling dia, kalau tengok kat sini dia ada cabling dia. Mana tadi yang saya ni. Okey, so ni dekat dalam organisasi dia ada server. Yang server ni you boleh connect pergi dekat dekat luar daripada organisasi. Ini dalam organisasi dah. Nak keluar pergi dekat sini, switch, ada router dekat sini, atau kat mana-mana lah kat sini ada router sambung dekat switch. Itu baru dia keluar. So ni server dekat dalam organisasi. So ni dia punya connection dia. So dia guna kabel kan. So yang kabel ni dia guna, sama ada guna ni, nama dia twisted pair cable or UTP cable. Twisted pair cable ni yang macam ni bentuk dia. Okay, yang macam ni tadi, kabel twisted pair cable, UTP and TCP cable. Okay, so yang ni UTP tu maksud dia apa? UTP tu maksud untwisted. Dia kalau twisted punya kabel, twisted kabel, twisted kabel dia macam tu lebih kurang. Ni twisted kabel, dia ada dia punya, dia pair dia, ni ada pair, twist together. Yang gini dia ada 4 pair ni kan, biru, ni orange, hijau dengan hijau full dengan white green, green white green, orange white green, white orange, blue white blue, dengan combination and then brown and the white brown, dia twisted together. Ni dipanggil twisted cable. Okay, so yang ini yang untwisted cable. Although it's kata untwisted, tapi you need untwisted. Ni twisted pair. Ni twisted juga. Mana yang tadi untwisted, ni twisted juga, twisted. Untwisted punya dia tak twist lah. Okay, tapi dia ada dia punya cladding dia ada punya outer ni dia macam ni. Ni dia tak twist kan, tapi ni twisted, dia ada shield. Jarang orang pakai lah yang UTP punya untwisted ni. Sebab apa? Yang twisted punya ni lagi bagus in terms of reducing crosstalk. Crosstalk tu maksudnya kan, dekat dalam kabel ni kan dia ada dia punya wire yang bawa data kan. So data tu dia boleh jump pergi dekat wire line, dia punya signal dia.
So tu nama dia crosstalk. Kadang-kadang awak telefon, awak dengar orang lain punya tu perbualan kan, itu nama dia crosstalk. Okay. So then kalau tak ada tak twisted, dia buat reinforcement macam ni, dia shielded. Okay. So itu yang nama dia, kadang-kadang dia ada sebut shielded, UTP, untwisted. Tapi dia twist juga, tapi dia sebut dekat sini twisted ke tak twisted ke. Basically untwisted is not twisted lah. Okay, kalau twisted tu kita tengok pun dia memang nampak lah kan twisted. Okay, so biasanya orang guna yang twisted punya macam tu. So yang dia punya kabel yang namanya Cat 5e, Cat 6, ni kabel yang sama ada UTP or twisted punya. Okay, twisted pair or untwisted pair. Tapi dia punya in terms of speed dia berbeza lah kan. Of course dari segi construction dia pun berbeza lah kan. Dia punya size dia beza. Cat 6 ni lagi besar daripada Cat 5e, and then speed dia berbeza. Cat 5e ni dia boleh lebih daripada 100 meg. Yang Cat 6 ni 1 gig punya, 1 gig. Yang ini kalau Cat 5 100 meg sahaja. Lebih daripada 100 meg tu Cat 5e. Okay, in terms of speed dia differentiate dia punya kabel. Basically different dia punya construction dia lain, of course speed dia. Yang tadi yang saya sebut tu selalu lupa, ni lah dia coax cable. Coax cable coaxial cable. Coax cable ni untuk yang ni coax cable dia punya ini, dia ada termination dia, ni termination. Okay, dia dekat dalam dia macam ni betul, dia ada satu wire je. Ini dia punya reinforcement, dia punya apa tu, protector dia. Macam ni lah, macam aerial punya tu kan. Tapi untuk connector network dia lagi, construction dia lagi kuat lah kan. Okay, dia punya kita masukkan cucuk dan twist ni. Okay, itu macam tu. Yang ini yang biasa punya, tapi kena di screw in. Yang ini dia dia punya construction dia tu. So yang ni untuk yang long distance lah. Okay, dan dia punya kabel boleh carry kira heavy duty lah yang ni. Okay, ini coax cable. Jadi ni equipment dia tadi, dia ada yang untuk LAN punya, dia guna switch. Okay, dan ataupun hub, ataupun kalau kita nak guna wireless, dia ada nama dia access point untuk wireless punya access point itu. Kalau jauh lagi, dia sebab kabel ni dia tak boleh lebih daripada 200 meter, 150 pun mungkin dah tak dapat dah. Okay, mungkin boleh dapat, tapi dia punya quality dia dah drop dah. Dia maksimum 100 je, 100 meter. Sometimes dia kurang lagi dia punya jarak dia. Ni yang internet punya kabel biasa. So tak boleh panjang lah, tak boleh. Jadi kalau kita nak connect between equipment yang ni LAN lah, kalau dia terpisah jauh dekat dalam satu company juga, bangunan yang sama tapi jauh, mungkin tingkat 10 ke kan, tingkat 1 dengan 10, macam mana nak sambung? So ada juga equipment yang nama dia bridge. So kita kena bridge kan antara dua. Kadang-kadang kita sebut sebagai bridge, kadang-kadang kita sebut sebagai repeater. Benda yang sama juga, bentuk dia macam switch juga. Macam mana bentuk switch tu? Ni bentuk dia. Kalau switch, Cisco punya switch ini pakai tracer switch, Cisco switch. 24 port contohnya ni kan. Kita kena satu-satu kan. Okay, Cisco switch 24 port contohnya ni kan. Ini tadi Cisco 24 port ni macam ni bentuk dia. Mahal tak? 6,000 lah, ini 5,000. Ni yang ini ni dah terpakai kot ni, 1,000 je.
ataupun dia punya ke yang lain. Ni mahal ni Cisco ni. Okey. Ni untuk dia kat sini tu. Ni bukan Cisco punya, ni biasa punya. Okay. Different company. Dia punya brand dia lain lah, tapi dia punya bentuk dia lebih kurang je. Ni 14,000. Ni FS. Ni Cisco. Ada banyak lagi kan. So ni switch. Kalau router, dia tak ada 24 port lah. Router dia sikit je port dia. Ni Cisco router. Port dia ini Cisco router. Ni dia dah set built-in 8 port. Yang ini konsol dengan auxiliary port ni. Okay. Biasa gitulah. Okay. Ini dia punya construction dekat belakang panel dia. Macam tu. Biasa macam ni lah. Tapi ini biasanya kalau router dia tak banyak. Yang ini ni dia bukan router ni. Yang ini dia punya switch ni. Router ni biasa sikit je macam ni kan. Ni router. Kadang-kadang dia tak ada, kosong aja. Mungkin ada sikit je. Yang ni auxiliary dengan telephone yang sikit. Okay. Macam gini lah router. Okay. Ada 4. Dia bagi 4 dia free. Yang lain tu kena beli, optional. Modul dia boleh masukkan dekat belakang dia. Tengok dia punya connection. Nak pakai apa, fiber optic ke, nak pakai wireless satellite punya tu ke, disk ke. Tinggal tukar je modul. Dekat belakang ni ni belakang ni boleh tukar modul ni. Belakang dia boleh tukar modul belakang tu. Boleh cabut-cabut dekat belakang dia. Ni belakang boleh tukar. Ni modul dia. Ni Cisco punya. Ini slot dia untuk modul. Boleh tukar. Nak tengok apa dia punya connection, pakai apa. Pakai wire, kita masukkan yang wire punya. Kalau nak pakai satellite punya, kita pakai satellite router, satellite ataupun fiber optic punya modul. Dia punya connector modul tu, nampak? Kita boleh tukar-tukar dia punya tu. Nampak? Berapa je? Dua biji je pun dah. Ini mungkin yang murah ni mungkin dia ada yang single phase, ada yang multiple punya tu. Kalau macam ni, kalau yang single punya tu, dia satu laluan je. Kalau yang multi punya tu, dia banyak laluan, multi channel punya, banyak laluan dekat dalam satu fiber optic yang sama. Ni ada 2. Dia masuk, pergi dan balik. Okay. Dia ni mungkin single mode kot, yang murah-murah tu. Yang mahal tu mungkin multi mode ni, banyak dia punya tu channel dia macam-macam. Ni itu fiber optic. Ataupun lain, nak tukar untuk yang satellite punya modul, pun boleh juga. Masuk satellite terus pergi dekat situ. Ni satellite dia macam yang itulah, ni coax punya kan, coax cable tu, coax RF cable pergi satellite. Ini dekat England ni biasa. Kita sini jarang kan pakai. Tapi dekat kedai-kedai minyak ada kan, nampak ni kan, dekat satellite. Okay. So kalau dia cut down dia punya tu, RSP Telekom dia breakdown, dia ada satellite lagi kan, masih boleh pakai. Macam Interaction pun ada satellite punya, dia ada banyak dia punya tu. Kalau Maxis dia breakdown, ada Telekom breakdown, ada satellite lagi. Satellite ni dia pakai apa, Binarium punya tu apa kan. Right, so boleh tukar-tukar. Right, so okay. Itu ni lepas tu lagi ni dekat equipment tadi kan. Untuk LAN punya equipment, find out apa LAN equipment. Simple je kan. Untuk LAN equipment tu tadi, yang LAN punya dia ni, nampak ni, hub, switch, access point, lagi apa. Ni dah 3 dah ni. Ada lagi yang bridge saya sebut tadi. Ada lagi yang nak extend tu kan, dia extender.
bridge dengan apa lagi tu, dia tu untuk dia nak satu lagi dia, apa saya nak lupa sebut tadi, buat masa sebut tadi tapi lupa. Dia untuk dia nak extend dia punya distance tu. Bridge tu untuk you linkkan to network into single network, you build bridge kan. Satu lagi yang extender tu apa? Extender lah. Untuk wireless wire tu extender. LAN ada tu extender. Ini ikut lah. Bukan yang ini. Bukan itu. Dia tu lebih kurang macam bridge lah. Untuk bridge. Tu bridge dua tu. Tapi yang tu yang saya sebut tadi, yang tu nak extend tu, tak apalah. At least adalah tu kan. Dia percaya lah tengok. Dia lebih kurang macam tu juga. Dia extend dulu. Okay, kita cari Lepas tu untuk yang wide area network, wide area network punya, ada apa je yang dalam wide area network. Ini untuk LAN wide area network 1. Dia basically one, itulah ni kan. Dia router je ni. Untuk one punya router je. Router, switch, router je. Ni dia dekat belakang. Ni dekat belakang. Dia router. Yang ni dia tunjuk apa fungsi bridge untuk yang ini. Dia nak sambung yang ini dekat belakang lagi. Untuk bridge kan. Okay, untuk one punya wide area network, satu je lah. Okay, nama dia router. Ada lagi kot ini yang lain. Kena cari. Ada lagi. Tapi dekat sini yang nampak router je lah. One dekat ni lah. So, one dekat ni kan. Nama tu je lah. Boleh juga ni. Boleh dikategoriskan. Tapi dia berada dekat dalam local area network. Tapi tujuan dia untuk dia create connection between local internet to intranet. Internet to intranet lah, local area network. Okay. Yang CP ni customer premise equipment. Itu maksud dia apa? Ini semua ni semua dekat belakang router. Maksud dia apa? Dalam local area network. Ni dia simbol router, ni simbol router, ni simbol router. Okay. So ni one punya equipment lah. So internet dia guna apa? Yang ini dia guna untuk serial cable, yang ini untuk ethernet cable pakai DSL, ini untuk ini optical converter. Untuk fiber optic ni untuk telefon cable, yang ini telefon or coax cable. Ini dua. Okay. So itulah nama dia CSU, DSU, DSL modem, optical converter, and then of course ini semua ni router. Ini semua ni dekat dekat customer. C itu customer premise equipment. Apa DTE, DCE yang ni untuk serial punya. Okay, DTE, DCE ni untuk serial. Dia ada clocking dengan non-clocking punya end. Itu DTE and DCE. DTE itu mana? Itu terminal equipment. DCE itu apa nama dia tu? DCE saya tak berapa ingat DCE. Tapi dia ada memang dia match dua tu. Salah satu daripadanya tu ialah yang ini DCE tu maknanya ni dekat ISP provider. Dia ada clocking. Nah, ini DCE ni untuk clocking. DTE ni just without clocking. Dia just terima je. Okay. Maknanya kalau ISP je mesti DCE lah. Right. Okay, so itu yang tu Next, sekarang kita nak buat diagram. So untuk diagram ni kita guna nama dia Cisco Packet Tracer. Ini yang saya tadi buat dengan section 1. Okay. So apa yang kita nak buat ialah untuk local area network punya draw 5 LAN network that make up a small
office infrastructure which contains of one switch or hub for each LAN. Dia satu switch. So kita ada satu switch. Ada satu switch ni dia kata create 5 kan, 5 LAN kan. Jadi kita create 5 LAN kat sini. 5 LAN. LAN 1, yang ini LAN 1. Okey, ni yang empat segini LAN 1. Yang ni empat segini LAN 2. Ni empat segini LAN 3. Yang empat segini LAN 4. Ni empat segini LAN dia, ni LAN dia LAN 4 kan. Ada 5. Okey. Ni dalam local area network tau. Lepas tu dia kata apa? One switch, 2 PC, 1 laptop. Okay, 2 PC, 1 switch. Ada satu switch, ada satu switch, ada satu switch kan? Okay, setiap LAN tu dia ada satu switch. Okay, satu LAN, satu switch. Okay. Dan dekat dalam LAN dia ni, dekat dia punya LAN, dekat LAN dia tadi tu lagi dah. Tadi nak besarkan lagi. Okay, anyway, untuk LAN dia ni delete lah ni. Saya delete ni. Ni untuk delete. Ni saya delete. Okay. Saya buat dia punya shape dia ni apa, rectangle, no fill, outline black dia. Ini straight dia. Yang ini dekat dalam satu LAN dia. Ni LAN dia ni. Ni escape dia. Ni LAN dia lah, LAN 1 Ni saya close. So kalau tengok dekat sini, ni file. Dia boleh create new, open, and then exit. And then lain-lain dekat sini, you explore lah. You boleh zoom in, zoom out. And then drawing palette ni dekat sini, you boleh create to oval, whatsoever lah, shape yang dia nak buat kan. Okay, and then dia punya outline, and then dia fill dia. And then kalau you nak bagi label, you pakai label ni, place notes. So saya place note dekat sini, contohnya dekat sini. Ni office 1, office 2, office 1, 2, 3, 4. Mungkin ada lagi lah kat dekat sini kan. Saya letak dekat sini office lah. Okay. Kita buat begitu. So itu labeling. Penting labeling kena buat Maknanya kita tahu lah, takkan buat jalan tapi tak ada nama apa-apa kan. Taruh lah kan dia punya tu. Okay. Dia punya apa nama, descriptions of apa yang kita nak buat tu kan. Kalau orang ni tak faham. So untuk setiap LAN tu dia ada satu switch, 2 PC. Dia kata 2 PC. Ni 2 PC kan. Satu switch, 2 PC, satu laptop. Okay, so kita dah buat lah. Tapi satu PC je kita buat. Kalau nak tambah, tambah lah. Okay, dekat bawah ni dia ada, yang ini dia panggil network devices. Bila awak klik sini, dia akan keluar router ke, switch ke. Ni router dekat atas ni kan. Router, switch. Kemudian ni hubs. Ni macam tu bentuk dia. Kemudian yang ini wireless devices. Bila awak klik, dia keluar situ. Security, cloud, DSL modem, keluar dekat situ. Yang ini end devices, maksudnya apa? Kalau yang ini dia punya network, yang ini end devices sama ada PC, laptop, server, printer, telefon ke, TV yang IPTV ke, ataupun apa-apalah end devices yang kita nak pakai, nak disambungkan. Okay. Penyambung dia tu ni switch, router, dan apa-apa lagi lah kalau ada bridge ke apa semua. Dan of course dia punya kabel lah, ataupun yang wireless punya kita ada punya access point untuk wireless punya. Jadi kita sambungkan. Kita dah masukkan, nak masukkan apa tu, server tu, pergi dekat sini, klik dekat sini. Kalau untuk yang switch dengan router, pergi dekat sini. Pergi dekat sini, network device, dia akan keluar. Ni kan, router, switch, dua ni yang kita pakai. Router, kemudian yang dekat sini dia keluar dia punya model dia. Tarik je lah 1941 punya model dia. Dia tarik dekat situ. Okay, line 2901 boleh tarik dekat situ kan. Kalau nak delete, just delete je. Okay, right, escape. Kalau kita nak tengok apa dia punya tu, dia punya
port-port yang ada dekat situ, kita double klik ataupun kita hover pun dah boleh nampak dah. Dekat situ dia terus dia paparkan gigabit 0/0, gigabit internet 0/1. Dia ada 2 port. Ataupun kita klik, dia akan keluar lah dekat sini. Dia ada 2 port gigabit internet. Kita boleh zoom in dekat sini kan. Yang ini konsol, ni AUX. So ni lah gigabit internet. Satu ni gigabit internet kosong. Dia ada 2 ni gigabit internet. Okey. Yang sebelah kiri tu konsol. Ni AUX dengan konsol. Konsol dia untuk kita nak configure. Beli-beli je kita nak configure. Yang dekat sini slot yang kita nak beli tu, model. Tapi sebelum kita masukkan slot, kita kena offkan ni switch dia, kita kena offkan. Dan dekat sini model dia, ni SWIC 2T. Ini dia SWIC 2T tu ialah ni 2 serial port, high speed punya, one interface. Kita nak sambung router dengan router, kita guna serial port. Ni serial punya connection, ni serial connection. Okay, kita guna serial port. Jadi memang dia punya model dia. Itu model dia. Dan kita kena pilih lah ikut kita punya design. Kalau macam ni kan dia tak ada model lagi. Kalau kita nak interconnect, kita kena tarik lah. Contohnya nak connect ni dengan ni, kita kena masukkan. So untuk yang ini, yang LAN punya ni, kita cuma sambungkan antara switch, 2 PC, 1 laptop dengan 1 server. Guna Cat5 kabel. Dan untuk laptop punya wireless. Jadi kita buat macam mana cara dia. Okey, kita dah tarik switch. Ni yang ni bukan dekat sini tau, yang ini saja. Yang ini saja. Kita concentrate dekat LAN 1 untuk yang tu. LAN 2, LAN 3, LAN 4 dan LAN 5, benda yang sama je. Kita cuma duplicate je. Sebab dia nak berapa tadi? 5 LAN kan? 5 LAN. Tapi semuanya sama je. Dia punya setiap LAN tu ada yang sama. Jadi kita buat satu. Saya tunjukkan satu. Saya tarik PC. Kalau nak tarik PC, pergi dekat sini, tariklah PC. Okay. Tak nak sambung, sambungan dia dekat sini. Sambungan dia yang ini ni, okay, lightning ni adalah, yang ini automatically choose connection. Awak jangan guna ni lah. Kadang-kadang dia guna dia punya connection yang salah. Okay, so, kadang-kadang dia guna yang ni. So salah lah. So untuk connection ni awak kena sendiri set lah. Kena sendiri pilih. Jadi connection untuk PC ke equipment kena pakai yang ini, copper straight through. Okay. Untuk PC ke PC, PC ke server, kena pakai copper crossover. Yang ini just bridge je. Okay. Ataupun PC ke laptop. Dia bendanya sama je. PC ke laptop ke server ke PC juga. Kemudian kalau switch ke switch pun benda yang sama, jadi kena pakai apa? Crossover. Kalau switch ke router, ni router dia benda berbeza, awak kena guna straight through. Ni yang ini. So jadi awak kena ingat, kalau nak sambungkan dua benda yang sama, mesti kena pakai crossover. Kalau dua benda yang berbeza, kena sambung pakai straight cable. Okay. So sekarang ni kita dah tarik PC, dah tarik server, dah tarik server, dah tarik PC, dah tarik server, dah tarik switch. Kemudian PC ada dua, tak apa, kita pakai satu je. Dah tarik satu lagi boleh tarik situ kan. Okay, so kita ada dua PC kat sini. Dan ada laptop, ambillah laptop kan. Laptop. Nah yang laptop tu, double click laptop. Kat laptop tu, tengok dekat bawah sini ada, dia ada ni kat sini, dia punya modul ni, NIC, network interface kan. Kita boleh tukar dengan Wi-Fi. Ni Wi-Fi WPC300N ni Wi-Fi. Yang ini ni RJ11. RJ11 ni ialah, yang ni sambung ke telefon. Ni sambung ke telefon, telekom punya. Jadi contohnya kalau kita nak tukar yang ini, pergi dekat telefon. Tapi dekat sini pun dah ada dah ni, yang ini. Ini dekat date config dah ada dah. Lepas connect, tak ada lagi. Maknanya
kena tukarlah. Kalau nak pergi terus sambung pergi dekat telefon, cara dia kena off dulu, kena tarik keluar dulu, kemudian dah kosong tu, kemudian dia baru masukkan tu. Ni untuk telefon pun punya RJ11. Jadi bila nak tengok, buka, lepas config, dah ada dah benda tu, pergi dekat modem. Okey. Jadi kalau nak buang tu, boleh buang, offkan, cabut balik. Okey. Lepas tu kalau nak tukar yang wireless punya, ambil yang wireless punya, masuk dekat situ dan onkan semula. Lepas tu tengok ada yang pergi dekat wireless punya. Ini wifi punya kad. Jadi bila dah ada wifi kad kat sini, nampak tak dia terus pergi dekat situ. Ni kalau LAN dia, ni LAN 1, ni LAN 2, ni sebab kita design dekat satu paper, bendanya sama. Yang ini bila kita letak, dia automatically dia akan pergi dekat situ. By right ni jauh lah kan, dia takkan sampai benda ni condition dia punya tu. Tapi kalau dekat-dekat, sometimes dia pergi dekat sini, sometimes pergi dekat tempat lain lah. So that's why untuk setiap LAN ni kita kena ada dia punya access point sendiri. Access point tu dekat sini, dia yang ni lah, wireless device access point ni. Sama ada ni router access point ataupun yang biasa punya nak access point kat situ. Okey, ni pun kita kena sambung juga. Okey, jadi yang ini kita offkan dia punya tu, mungkin boleh tu ke, pasal dia dah situ. Yang ini dia tak boleh. Kalau kita offkan, yang ini kita onkan, dia akan sambung ke situ. Nampak tak? Dia terus pergi dekat situ. Okey. Right. Maknanya untuk yang laptop ni, kalau dia within range, satu access point terus sambung, dah boleh lah kan. Tapi kalau out of range, jarak dia jauh, memang setiap LAN kena ada lah. Okay. Jadi kita kena sambung lah. Okay, ini kita sambung. Ini saya matikan komputer ni dulu. Matikan komputer, jadi tak mengganggukan dia kan. So kita sambung sekarang, pergi dekat switch. Yang ini semua kena sambung dekat switch. Ni dekat belakang ya. Ni sambung dekat switch. Jadi sambungan dia ni, pilih straight daripada sini, sambung. Ambil yang last pun tak apa, 23. Daripada 1 hingga 23. Ambil 1 pun boleh. Mana-mana lah, tengok pada company punya tu, company punya preference. Okay, sambung. Pas internet, sambung. Okay, sambung. Dan last sekali yang ni, untuk sambung pergi dekat 20. Dia ada port. Okay. So dah dapat dah. Tapi ni baru sambungan tau. Ni belum configure lagi. Dia punya IP address belum configure. So dia masih belum boleh jalan lagi. Walaupun physically dia dah connected, tapi masih lagi tak boleh pakai. Unless kalau kita dah. Tapi nampak macam dekat sini dah boleh connect lah. Tapi kita belum configure IP address lagi. Belum lagi. Walaupun dia dah live dah connection. Dia dah exchange data, tapi kalau awak hantar data daripada sini pergi dekat server, masih tak boleh dapat lagi. Hantar daripada PC3 ke PC2, tak boleh dapat lagi. Sampai tu kita configure dia. Kita kena configure dulu dia punya network, baru boleh. Okay. Tapi hari ni kita belum configure lagi. Kita nanti next week baru kita ada buat lagi satu yang macam ni, dan kita configure sekali yang betul-betul punya, yang live punya dengan yang simulation punya, dua-dua kita buat next lab. Okay. So sekarang ni yang untuk LAN punya dah selesai. Untuk buat area network punya, yang last ni, buat area network. So dia suruh apa? Dia kata draw one network that make up 4 interconnecting offices of different LAN network addresses and infrastructure, which contain of one router for each LAN office. Okay, 2 PC for each LAN office, and then one server interconnecting media that linking all this. So apa yang kita nak buat ialah, dia simple je. Dia kata ada berapa tadi? 5 4 LAN, 4 office lah. So dekat sini ada 4 office.
Office 1. Ni router. Setiap office ni ni dekat dalam satu organisasi tau. Ni satu organisasi. Ni LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, LAN 5. LAN 5 ni 5 ni dalam soalan satu kan, berada dalam satu organisasi yang sama. Okey. Dia kita sambung dengan satu router je. Okey. Dia disambung oleh satu router. Sini. Dekat sini dia tak ditulis router lah. Dia tak. Pasal dia kata 5 LAN that make up small office infrastructure. Kena ada satu lagi ni sebenarnya, additional untuk sambungkan ke 5 LAN ni. Nak sambungkan dia ke 5 LAN, kita kena guna apa nama dia, yang ini router. Okay. Kita router tulis. Okay, yang ini kita router. Okay. Ini ada lagi satu nama dia router. Untuk nak sambung for linking all LAN. Dia connecting all LAN. Okay, ni router. Router ni kat mana? Yang tadi tu, ni router dia. Ini router dia. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5 disambungkan oleh router, satu router. Maknanya semua connected lah. Ni dekat belakang LAN 5 ni, dekat belakang LAN 5 dia complete jugalah macam ni. Ada PC, server, dia effect 2 PC lah kan. 2 PC, satu server, satu laptop dan satu access point. So semua sama. Okay. Ni yang untuk soalan 1 punya. Soalan 2 tadi ada berapa? Ada berapa office? 4 office. Yang ni 4 office. So office 1, office 2, office 3, office 4. Dekat setiap office ada satu router, 2 PC, satu server. Okey, satu router setiap office ni. Office 1, office 2, ni office 1 punya router satu. Lagi apa? Satu router, 2 PC, satu server. 2 PC, ada 2 PC dan satu server. Okey. So untuk you nak connect ke router, kena ada satu switch. So basically dekat sini kena ada satu switch kan. Switch untuk nak sambungkan. Okey. Nak sambungkan ke semua network device, end device ni, PC, server, laptop tak ada kan. 2 PC, satu PC dengan 2 PC dengan satu server je. Okey. Nak sambungkan dia dekat router, kena ada switch. So kena ada satu switch lah. Maknanya dia dekat belakang office ni ada satu ni. Belakang office ni ada satu juga ni. Ni tak ada lah kan. Ni 3 ni Dia ni pun sama. Just basically just select je lah kan yang ini. And then drag pergi dekat sini. Ni di sini dah tak ada ni, pilih je. Kalau saya kata just delete je. Ni just delete je. So ni dah cukup. Kita 2 PC. Ni untuk LAN dia lah. Okay. Ni LAN dia. Okay. Ni LAN dia. Sambungkan je terus. Sambungkan. Guna apa? Straight cable pergi dekat. Okay, dah. So ni sama-sama. Ni semua sama ni. Ni office 3, office 2, office 4, office 1 semua sama. Okay, itu yang buat area network ni. Nak sambungkan antara router dengan router, awak kena double klik yang tadi saya suruh awak buka tu kan, modul tu. On off kan dulu, baru masukkan yang ni. Ni modul ni. Yang modul ni adalah serial WHIC2T. Ni tu serial port high speed punya. Yang ini ada apa?
Yang ini apa tu, dia punya basically dia ada dua dekat sini dah cukup lah. Okay, tak payah tu pun tak apa. Ni tak ada pun tak apa. Kalau buang ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, ni tak pakai. Sebab kita pakai, dia ada 2 gigabit internet dan ada 2 serial. Kita pakai 1 gigabit internet je, 1 internet port dan 2 serial. Cukup lah. Tapi kalau nak sambung direct dekat sini 3 serial, boleh tambah lagi. Contohnya dekat sini kan kita offkan. Ini kita sambungkan, masukkan yang serial tu ni, kita onkan. Then dia dah ada connection, kita dah boleh sambung. Ini ada 3 connection pergi dekat other router. So kita boleh sambung lah. Tapi make sure yang ini kosong lah kan. Kalau tak nanti tak boleh. Ni dah ada banyak sangat ni kan. That's why lah dia tak boleh kan. Dah ada banyak sangat connection dia dekat sini. Dia dah okey, ni diperlukan. Sebab dia banyak perlukan port kat sini. Kalau kat sini dia pakai 1 port je, jadi kita boleh sambung je 1 port tu gigabit internet kosong ke mana-mana lah. Dekat sini 24 kan, dah complete connection. Barat yang ini sama macam ni, ada port tu sama kat sini. So kita tak perlu sangat dia punya tu. Kita tak perlu benda ni. Okay, yang yang ini 4 switching port punya tu, dan port ni switching port tak perlu. Okay, faham kan dan ni pun sama juga. So kalau kita ada extra serial cable, might as well kita sambung je kan terus. Jadi all router ni connected directly. So tak perlu nak kena ada optional lah punya tu laluan. Dia terus direct je, lagi cepat. Sebab kalau yang ini dua kali loncat kan, dia lagi slow daripada direct punya tu. So, kalau nak buat direct, dan yang ini kena buat lah kan, ni kena cabut, yang ini kena off kan. Tapi kalau cabut ni maknanya yang lain-lain ni dia unconnected lah, nampak tak? Okay, masukkan situ, dah boleh dapat lah kan. On kan. Okay, on kan. Lepas tu dah boleh sambung lah kan. Guna apa? Yang ini. Okay, make sure yang ada clocking. Yang ini sambung pergi dekat serial. Dia ada 2 lagi optional tu. Okay, dan sambung dekat sini serial, dia ada 2 lagi. So okay lah. Untuk yang ni, dia mesti salah satu daripada ni ada clocking ni. Ni clocking. Mesti salah satu daripada ni ada clocking. Dia ada clocking. Okay, yang ini ada clocking situ. Yang ini ada clocking kat situ. Yang ini pun ada clocking. Salah satu daripada ni. Ya kan, ada DTE yang terminal punya tak ada clocking. DCE ada clocking. Okay, right. So complete lah kan untuk one punya one area network. Dah siap. Yang ini macam mana? Ni lah, lebih kurang ni lah. Aku nak buat yang macam ni. Tapi dia dekat sini ada 3 je. Dia minta 4 kan. Buat 4. Okay. Tapi belum ada tu lagi. Belum ada configuration. Cuma create dia punya diagram dia. Ni nama dia topology diagram. So untuk lab ni sampai situ je kot. Dalam siapa ni. Ada nak tanya apa-apa? Boleh tanya. Ada nak tanya? Download pergi dekat tu, dekat ni. Kan ada dekat tu kan, yang mula-mula tu, bukan dekat tu. Yang ada link dia dah letak dekat bawah. Ni lecture material. Bawah tu. Situ download lah. Ni download dekat sini. Pilihlah mana-mana. Lepas tu awak register. Kalau awak tak register, dan macam saya pakai guest account, tapi tak boleh save lah lebih daripada 3 kali. Itu dia lah dia punya tu kekurangan dia. Tapi kita masih boleh pakai lagi. Boleh? Jangan nak save kot yang tu. Lab ni dah selesai dah. Lab 1. Saya bagi masa sampai berapa bulan? Okay, 6, 17 bulan. Okay.
Ada lagi nak tanya? Tadi saya keluarlah nanti awak buat dalam grup lah. Okey, tak tahu kan grup ni ya. Okey. Okey.